Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan menyambung perbincangan bab 8 iaitu pilihan raya. Dalam video sebelumnya, 8.1 perkembangan pilihan raya di Persekutuan Tanah Melayu dan 8.2 proses pilihan raya umum pertama telah dibincangkan. Pada video hari ini, 8.3 penumpuan Majlis Perundangan Persekutuan dan 8.4 peranan Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu akan dibincangkan. Jadi mari kita persilakan Adik Ahmad. 8.3 Penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan. Setelah berlangsungnya pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955, negara kita melalui satu perkembangan baharu dalam sejarah demokrasi negara. Selain itu, kemenangan pilihan raya Persekutuan Tanah Melayu 1955 berarti perikatan membentuk Kerajaan Persekutuan. Seterusnya, Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Majlis Perundangan Persekutuan 1948. Majlis Perundangan Persekutuan ataupun dikenali sebagai MPP pada tahun 1948 terdiri daripada wakil peringkat pentadbiran pusat, Majlis Negeri, anggota kerajaan pusat dan ahli tidak rasmi. Komposisi ahli MPP bagi keanggotaan ahli tidak rasmi yang dilantik dalam kalangan masyarakat tertentu ialah 52 orang. Komposisi ahli MPP bagi keanggotaan Ketua Setiausaha Kerajaan, Setiausaha Kewangan dan Peguam Besar Persekutuan ialah 3 orang ex officio. Komposisi ahli MPP bagi keanggotaan Residen British mewakili 9 buah Majlis Negeri ialah 9 orang residen. Komposisi ahli MPP bagi keanggotaan Wakil Negeri-Negeri Selat iaitu Pulau Pinang dan Melaka ialah 2 orang. Komposisi ahli MPP bagi keanggotaan ahli rasmi dalam karangan pegawai pentadbiran kerajaan ialah 11 orang. Jumlah bagi ahli komposisi ahli MPP ialah 77 orang. Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Selepas pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955, beberapa perubahan berlaku secara berperingkat di negara kita, iaitu komposisi ahli MPP bagi keanggotaan ahli yang dipilih melalui pilihan raya ialah 52 orang. Komposisi ahli MPP bagi keanggotaan ahli lantikan mewakili kumpulan yang berkepentingan seperti keusahawan, perlombongan, perindustrian dan pertanian ialah 35 orang. Komposisi ahli MPP bagi keanggotaan Menteri Besar mewakili negeri ialah 11 orang. Dan komposisi ahli MPP bagi keanggotaan Wakil Negeri-Negeri Selat iaitu Pulau Pinang dan Melaka ialah 2 orang. Dan jumlah bagi komposisi ahli MPP ialah 100. Kesan penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan. Kerajaan diketuai oleh Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri. Proses pertukaran dan pembaharuan berlaku secara berperingkat dan mengambil masa. Kuasa pegawai British kini beransur-ansur dipindahkan kepada rakyat tempatan. Selain itu, sistem alih dimansuhkan dan akhir sekali, keanggotaan MPP menyaksikan perkembangan penting amalan pentadbiran demokrasi di negara kita. 8.4 Peranan Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu. Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu dibentuk selepas pilihan raya umum 1955. Kabinet pertama ini memainkan peranan ke arah berkerajaan sendiri. Tunku Abdul Rahman dilantik menjadi Ketua Menteri dan berkuasa menubuhkan kabinetnya sendiri bagi memastikan pentadbiran negara berjalan dengan lancar. Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu. Kabinet tahun 1955 ini dibarisi oleh 10 orang menteri dan turut dianggotai oleh 3 orang pegawai British yang memegang portfolio Setiausaha Kewangan, Setiausaha Hal Ehwal Ekonomi dan Setiausaha Pertahanan. Kesemua jemaah menteri diumumkan rasminya oleh Sir Donald McGillivray, Bersuruhjaya Tinggi British pada 4 Ogos di King House, Kuala Lumpur. Antara ahli yang terlibat ialah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj sebagai Ketua Menteri, Dato' Abdul Razak Husin sebagai Menteri Pelajaran, Dato' Sulaiman Dato' Abdul Rahman Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan dan Perancangan Bandar, Dr. Ismail Abdul Rahman Menteri Tanah Galian, H.S. Lee Menteri Pengangkutan, Sardon Jubir Menteri Kerja Raya, V. Sanbantan Menteri Buruh, Leong Yuko Menteri Kesihatan,
Ong Yokelin, Menteri Pos dan Telekom, dan akhir sekali Abdul Aziz Ishak, Menteri Pertanian. Di sini kita boleh melihat terdapat 5 peranan kabinет pertama. Antaranya, membincangkan soal kewangan dan keperluan orang tempatan dalam perkhidmatan awam, menyambung sistem yang digunakan pakai dalam Majlis Pencalonan Persekutuan yang berasaskan model Westminster, mengurangkan kuasa pentadbiran British, meminta kuasa veto Bersuruhjaya Tinggi dibatalkan, dan membincangkan isu keselamatan dalam negeri dan pertahanan. Model Westminster merupakan sistem pemerintahan demokrasi mengikut Britain, tatkala kuasa veto ialah hak atau kuasa penuh yang diberi kepada pihak tertentu sahaja, kuasa pembatal. Sebagai Ketua Menteri, Tunku Abdul Rahman bertanggungjawab menunaikan mandat daripada rakyat untuk mencapai kemerdekaan. Menteri Pelajaran Dato' Abdul Razak Hussain pula berperanan penting untuk membina bangsa yang bersatu melalui sistem pendidikan. Menteri Buruh VT Sambatan pula melaksanakan tugas terawalnya bersama-sama dengan menteri lain untuk menjadikan perkhidmatan awam bercorak tempatan. Beliau mengurangkan pegawai Eropah dalam melayan Civil Service MCS secara berperingkat. Begitu juga Leong Yokoh sebagai Menteri Kesihatan yang bertanggungjawab memenuhi manifesto Parti Perikatan. Beliau dikehendaki menjalankan rancangan secara meluas dengan meningkatkan mutu perkhidmatan perubatan dan kesihatan secepat mungkin dalam tempoh negara menuju berkerajaan sendiri. Dalam 8.3, dengan pembentukan Majlis Perundangan Persekutuan ini, rakyat tempatan mula memainkan peranan yang penting dalam pentadbiran. Pembentukan Majlis Perundangan Persekutuan juga menunjukkan kompromi melalui perkongsian kuasa antara kaum bagi mencapai kemerdekaan. Tatkala dalam 8.4, Kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu memperlihatkan barisan pemimpin yang berwibawa. Mereka berusaha membangunkan negara menerusi jawatan yang diamanahkan, di samping bekerjasama dan berkongsi kuasa antara satu sama lain. Sebagai warga negara yang bertanggungjawab, kita perlulah memanfaatkan pilihan raya bagi memilih wakil dan pemimpin negara. Hak rakyat untuk membuat pilihan hendaklah digunakan dengan bijak bagi meneruskan amalan sistem demokrasi di negara